Datuk Yang Pertua, ingin saya jelaskan bahawa bank-bank mempunyai obligasi untuk menerangkan tentang implikasi bantuan bayaran balik pinjaman terhadap tempoh dan kos keseluruhan pinjaman kepada peminjam. Yang penting adalah apabila kedudukan kewangan peminjam bertambah baik, mereka boleh berbincang dengan bank-bank untuk membayar balik pinjaman dengan lebih cepat. Ini seterusnya akan mengurangkan keseluruhan kos pinjaman. Datuk Yang Pertua, berkenaan dengan pengecualian faedah seperti mana yang tertara dalam memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik yang melibatkan penerima moratorium dari kumpulan 50% terbawah daripada keseluruhan rakyat Malaysia untuk tempoh 3 bulan. Buat masa ini, perkara ini sedang diperincikan oleh institusi perbankan berkaitan kesan langkah ini ke atas kedudukan kewangan mereka dan terhadap kepentingan pemegang saham bank-bank tersebut. Susulan dari perbincangan ini, satu rumusan yang boleh dilaksanakan akan diusahakan dan akan diumumkan kelak. Ingin saya menekankan bahawa kerajaan sentiasa perhatian mengenai masalah yang dihadapi oleh rakyat dan akan mempertimbangkan apa juga cadangan yang dikemukakan. Namun begitu, sebarang bentuk bantuan yang diberikan, kerajaan haruslah berhemah, setara dan mengambil kira kesan jangka masa panjang terhadap pelbagai faktor dan pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput yang berhormat Kuala Selangor. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya mendengar jawapan Timbalan Menteri sebentar tadi. Kita sedia maklum bahawa pinjaman daripada golongan B40 atau B50 ini hanyalah sekadar 10% daripada pinjaman secara yang dibuat oleh kumpulan ini, Datuk Yang Di-Pertua. Dan saya kira congak-congakkan yang pernah saya baca tentang analis, dapatan itu adalah hanya keuntungan bersih mereka daripada 1.5% hingga ke 5%. Ya. Dari sudut kesannya itu tidaklah besar, tetapi andainya kalau faedah takru ini dapat dihapuskan, ia memberikan satu suntikan yang besar kepada golongan yang kita dengar sebentar tadi jempol menyebut 10,000 sudah went bankrupt, Datuk Yang Di-Pertua, dengan izin. Kalau boleh ditimbangkan. Terima kasih, Timbalan Menteri. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih, YB Selangor. Saya tak berapa pasti dengan angka 10% itu, tetapi yang saya tahu, jumlah pinjaman PKS yang layak ikut secara automatik berjumlah kurang lebih 1.4 trilion yang bentuk 73% jumlah peminjam dalam sistem bank. Maka ada implikasi yang serius kepada peranan critical bank sebagai pemangkin utama untuk memulihkan kembali ekonomi negara kita. Kerana pertamanya mereka akan mengurangkan pinjaman untuk melindungi buffer mereka, terutama sekali apabila dijangkakan kerugian kredit akan menjadi lebih tinggi. Keduanya, penilaian serta penarafan bank kita juga akan terjejas dan diturunkan melihat keupayaan mereka untuk menjana keuntungan masa depan menjadi lebih lemah. Sudah tentu ini juga menyebabkan kos pinjaman lebih mahal untuk bank dalam mengumpul dana modal, dan kos yang tinggi ini akhirnya akan diberi oleh peminjam. Akibatnya juga banyak lagi, tetapi salah satu daripadanya ialah pengecualian faedah ini juga akan menyebabkan bank untuk menghadapi kesukaran dalam membayar dividen kepada bukan saja pelabur runcit mereka, tetapi dana institusi yang menyimpan simpanan awam. Ini merangkumi KWSP, Kumpulan Wang Persaraan KUAP, Permulaan Nasional Berhad, PNB-SB, LTAD dan Tabung Haji. Terima kasih. Sikit tambahan saya, Datuk Pertua. Bersediakah Timbalan Menteri menerima hakikat bahawa semua commercial bank membuat keuntungan dalam keadaan pandemik ini? Terima kasih. Terima kasih. Respons sedikit. Terima kasih. Kita kena rasa bersyukurlah kerana dengan polisi-polisi yang sedia ada oleh bank negara, kedudukan kewangan bank-bank kita ni berada dalam keadaan yang kukuh. Tapi namun begitu, kita tidak boleh take things for granted kerana mereka, bukan kita tidak boleh tengok dalam masa sekarang ni, tapi dalam masa jangka sederhana di mana kita kembali memulihkan ekonomi kita, kita memerlukan bank ini untuk memberi pinjaman kepada certain sektor yang penting